بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Muka surat 22. Muka surat 22. Tajuk kita pada malam ini bab ma jaa fil jiddi wal hazli fit talaq, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis persungguhan dan pergurauan pada talak. Ni tajuk yang kita nak tengok malam ni ialah cerita tentang talak. Kalau kita sungguh-sungguh pun jadi talak, kalau kita buat main-main pun jadi talak. Yang kata talak ni benda tak boleh buat main-main, itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, boleh jadi tertalak isteri di dalam senda gurau. Bini boleh jadi tercerai kerana kita melawak. Kerana buat bergurau, buat main-main, buat melawak, boleh jadi cerai sungguh. Begitu. Dan boleh jadi terikat nikah di dalam senda gurau. Dan boleh jadi main-main melawak, ikatan nikah sudah pun terikat. Begitu. Dan boleh jadi rujuk dengan isteri dalam main-main dusta. Demikian juga dengan rujuk. Rujuk boleh berlaku walaupun kita buat main-main sahaja. Jadi dia nak bagi tahu kat kita 3 benda ni, iaitu talak ataupun nikah ataupun rujuk. Buat main-main pun jadi sungguh, sungguh-sungguh pun sungguh. Begitu. Adapun tertalak isteri di dalam senda gurau itu, maka iaitu seperti satu orang yang ada mempunyai beberapa kawan, dan sahabat ni dia buat contoh. Macam mana yang kata talak ni main-main aja tapi jadi sungguh, macam mana boleh jadi macam tu? Katalah dia ni dia ada ramai kawan. Di dalam pertemuan mereka itu lalu berbual-bual dan bercakap-cakap main dan bersenda gurau mereka itu. Tiba-tiba berkata seorang kepada kawannya yang dah beristeri, "Di mana aku mau mendapat janda kaya?" Maka kata kawannya yang beristeri perempuan kaya, "Nikah engkau dengan isteri aku talakkan dia." Yakni dengan qasad, dengan niat hati bergurau-gurau, maka sudahlah jatuh talak isteri. Ini jadi macam tu. Melawak ni tengok benda lah tuan-tuan. Ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh melawak. Satu orang laki-laki menikah dengan satu perempuan kaya. Dia tak ada apa, tapi bini dia orang kaya. Dia menikah dengan satu perempuan kaya. Mai kawan di rumah dia duk buat melawak dengan dia, kata hang untunglah, hang ni sengkek tak ada apa, hang boleh pergi dapat bini kaya-kaya macam tu, hang untung aku bila atau nak boleh dapat peluang macam hang dapat ni. Janda pun tak apa janji kaya. Kalau boleh kat aku janda kaya seorang cantik Kawan ni mai kata kat dia macam tu. Dia ni atas jalan melawak. Dia kata dekat kawan ni, betul ke? Dia kata, hang mau kalau janda pun janji kaya aja, hang mau betul? Kalau betul ambil bini aku, tak apa aku cerai dia, menikah dengan hang. Dia kata tu atas jalan melawak dengan tujuan nak melawak. Maka jatuh talak. Maka jatuh talak. Bermula dalil yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini bukan saja kata aja, bukan saja ulama kata, tapi ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah
wa talaq wa raj'ah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara sungguh terbilang sungguh, bergurau terbilang sungguh juga. Nabi kata ada 3 benda, hampa ingat sungguh-sungguh pun jadi sungguh, hampa buat main-main pun benda tu jadi sungguh. Pertamanya nikah. Keduanya talak. Ketiganya rojok dengan isteri. 3 ni dia kata. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Dan kata dia lagi, bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi yang mujtahidin daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain daripada mereka itu. Baik, satu lagi diberi misal tertalak isteri atas bergurau sendah. Dia buat contoh satu lagi. Macam mana yang kata melawak ni boleh menyebabkan isteri tercerai. Iaitu seperti seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sangat dikasihnya. Satu orang laki-laki ada bini yang dia cukup sayang kat bini ni. Cukup sayang. Maka disuruhnya isterinya turut apa kehendaknya. Bini ni dia suruh buat apa saja. Tiba-tiba enggan isterinya turut sebagai suruhnya itu. Kan? Dia duk suruh bini dia buat yang tu, buat yang ni, buat yang tu. Bini turut semua. Tiba-tiba satu hari bini tak mau turut. Lagu macam dia mau. Maka ia pun mengeluarkan ugutan dengan talak. Lalu kata dia, tertalak kamu. Atau katanya, aku talak akan kamu. Dengan qasad, bergurau, dan main-main, dan ugut. Maka yang demikian itu jatuh talak ke atas isterinya. Suruh bini duk buat semua. Sekali itu dia suruh bini tak buat. Dia kata, hang tak buat. Betul ni, hang tak buat. Aku cerai bang. Dia kata, dia niat nak gempang aja. Dia niat nak gempang bini dia supaya bini dengar lagu tu takut buat lagu macam dia suruh. Dia gempang tu jadi sungguh dah. Jatuh dah satu talak. Kalau sekiranya tak sebut bilangan. Betul ni hang tak buat. Aku cerai hang. Dia kata, aku cerai hang berapa tak sebut. Bila berapa tak sebut, jatuh satu. Kalau dia sebut, jatuh ikut bilangan yang dia sebut. Begitu. Apabila talak itu rajai, maka bolehlah dia rajak di dalam iddahnya. Kalau sekiranya talak tu talak satu saja, maka itu talak rajai. Maka lepas tu, bila malam ni main-main mengaji dengar, Allah kata, balik sekali lagi boleh rajak. Dia kata kat bini dia ni, aku kata malam tu aku silap. Aku rajak balik ke hang. Kena rajak balik. Dan apa kalau talak itu yang 3, maka pastilah kembali berakad nikah kemudian daripada bercina buta. Kalau dia gempang tadi ni, dia kata betul hang tak buat aku suruh ni, betul hang tak buat, aku cerai hang talak 3. Dia kata dia bagi 3. Ataupun dia bagi lebih daripada 3, maka jatuh 3. Betul ni hang tak mau ni, aku bagi talak 7. Dia kata 7 jatuh 3 juga. Bila malam ni main-main mengaji, Allahu Akbar, dia kata duk telai liok tak lepas. Maka dia tak boleh lagi dah rajak isteri dia, sebab perceraian berlaku talak 3. Melainkan dengan cara apa? Dengan cara nikah setelah muhallil. Dia kata cina buta. Bini dia tu kena pergi menikah dengan orang lain dulu, dan mesti berlaku persetubuhan dengan orang lain dulu, dan kemudiannya bercerai dengan orang lain tu, dan kemudiannya sampai habis iddah dengan kawan tu, barulah dia boleh pergi menikah balik dengan bekas isteri dia ni. Menikah bukan cara rojok, menikah dengan akad semula, kena jadi pengantin balik. Dan dalam mazhab Syafi'i dia mensyaratkan nikah cina buta ini mestilah tidak dirancangkan. Kalau rancang tak sah juga. Dia sayang sangat kat bini dia, cuma hari tu entah macam mana ke silap dia pergi kata macam tu, maka bercerai talak 3. Lepas tu dia kok mana pun dia nak menikah balik dengan bini hak dia sayang ni, maka dia upah satu orang suruh pergi menikah dengan bini dia, dengan tujuan supaya lepas tu bercerai dia nak menikah balik. Kalau dia rancangkan benda tu, maka tidak sah. Benda ni mesti berlaku tanpa dirancangkan. Bini tu mesti lepas habis iddah dengan dia pergi menikah dengan orang lain, tak ada rancang apa. Kemudian jadi bercerai dengan orang tu dan sebagainya, barulah boleh menikah balik dengan dia. Begitu.
Dan jikalau mati salah seorang kemudian daripada talak yang bergurau dengan tiada sempat rajuk, maka tiada boleh berpesaka lagi. Dia pergi merawit lah. Dia gempang bini dia. Betul ni hantar abad ni aku suruh ni. Bini dia kata tak maulah, apa abang duk suruh macam ni. Betul, aku nak tanya lagi sekali. Betul hantar abad. Bini dia kata betul tak abad. Aku cerai hang, dia kata. Bini terkejut kata kena cerai mati. Bini sakit jantung. Dengar abang cerai saya mati. Bila mati bini tu, harta bini tu dia tak boleh terima sebagai pesaka. Sebab apa? Sebab mati dalam keadaan bukan isteri dia. Mati dalam keadaan dah diceraikan. Maka pesaka tak boleh dapat ke dia. Dan apabila tinggal sama-sama dengan tiada rojok ataupun dengan tiada bercina buta, maka dikatakan tak mengapa talak dalam senda gurau tadi. Maka kalau beranak, jadilah anak itu anak zina. Karutlah tuan-tuan. Karutlah benda ni punca apa tuan-tuan? Punca tak mau mengaji aja. Punca dia sikit aja. Punca tak mengaji. Jadi bila tak mengaji ni, dia hidup lagu macam orang tak ada apa lah. Dia buat apa-apa hari-hari dia tak tahu. Langgar hukum ke, salah dari segi agama ke, apakah dia tak tahu. Dia buat ikut nak belah aja. Dia nak belah straight ke, dia nak belah menyerong ke, lagu mana dia belah. Maka akhirnya secara tidak sedar, rupa-rupanya dia dengan bini dia sudah jadi zina hari-hari. Anak hak lahir tu bukan anak dia. Maka inilah benda-benda yang agama sangat-sangat suruh kita bagi perhatian. Jangan kejahilan itu menyebabkan rosak keturunan. Kerana jahil kita rosak sepasal, keturunan kita rosak. Lahir pula dalam-dalam pada tu, lahir pula anak perempuan. Anak perempuan tu anak luar nikah. Pi jadi wali pula menikah anak tu, maka nikah anak tu pula jadi nikah tak sah. Dia merawit habis keturunan semua sekali. Itu sebab tuan-tuan bila nak menikah ni, Islam dia suruh tengok ni. Semua benda ni suruh tengok. Tengok keturunan dia ni. Keturunan dia siapa? Mak pak perempuan ni siapa? Kalau sekiranya mak pak dia terdiri daripada orang-orang yang reti agama, yang ada ilmu dan sebagainya, kita rasa lebih sejahtera. Berbanding dengan pergi menikah dengan anak orang yang kita tengok pun kita susah hati, semayang bang pun tak tahu bila dan sebagainya, bimbanglah. Kok saya lagi macam mana, jadi kita tak tahu cerita di sebalik itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hendaklah saudara-saudara jauhkan daripada senda gurau dengan soal talak itu. Itu dia. Syekh Idris Al-Marbawi pesan, dia kata tuan-tuan, dia kata tolong jaga-jaga, jangan buat melawak main dengan benda-benda tak boleh buat melawak main. Masalah dia kata bergurau dengan nikah jadi sah nikah. Bagaimana rupa misalnya? Ni nak buat contoh pula. Melawak bab nikah. Tadi melawak bab cerai. Ni melawak dalam bab nikah. Macam mana melawak dalam bab nikah boleh jadi menikah sungguh ni? Macam mana? Ini satu perkara yang pasti ambil jaga dengan sungguh-sungguh. Iaitu jangan bersenda gurau dengan nikah seperti yang banyak berlaku di Mesir, dia kata. Yang kata Arab Mesir ni banyak duk melawak benda macam ni, dia kata. Di Mesir dia kata cukup banyak orang-orang macam ni. Iaitu apabila ada satu orang yang mempunyai anak perempuan, maka ia pun mengeluarkan di dalam bualannya yang ia mempunyai anak perempuan. Dia bila ada anak perempuan, dia satu macam punya bangga. Nak cerita ke orang, lebih-lebih lagi ada anak perempuan segak rupa parah pula. Pergi duk cerita ke orang, aku ada anak perempuan umur sekian-sekian rupa segak apa begitu begini. Jadi macam tu. Maka berkata sahabatnya di dalam bergurau cakap, aku mau nikah dengan anak kamu. Ada pula kawan seorang sudah pergi melawak dengan dia. Bila dia duk cerita dia ada anak perempuan dia segak lah lagu tu lagu ni anak. Satu kawan sudah buat nakal dengan dia. Kawan ni kata betul yang ada anak perempuan. Bagi menikah dengan aku lah. Satu kawan pergi kata lagu tu. Atau katanya beri anak kamu nikah dengan aku. Dia kata kalau lagu tu pergi menikah dengan aku lah. Maka sahut orang yang ada anak perempuan tadi dalam tertawa-tawa gelak-gelak, aku nikahkan dikau dengan anakku. Ambillah olehmu, dia kata. Dia pun melawak, dia ingat melawak. Kan? Sungguh, hama anakku. Okey, dia kata, aku nikahkan hang dengan anakku. Gelak kah. Dia ingat melawak. Maka sahut sahabat yang dalam bergurau senda cakap tadi, sambil tertawa-tawa gelak-gelak, aku terima nikahnya, dia kata. Melawak juga dia ni pun. Melawak juga.
Dia kata sungguh cantik. Dia kata aku terima nikahnya. Dia kata. Maka sudahlah hukumnya menjadi isteri kepada sahabatnya tadi. Kalau ada saksi apa semua cukup rukun, jalanlah nikah tu sah. Nanya begitu. Apa pula tuan-tuan, lepas pada tu dia ingat melawak. Yang kawan tadi pun ingat melawak. Bagi depa habis tang tu lah, tak ada apa lah, habis dah. Cerita habis dekat melawak tu aja. Sedangkan dalam agama, anak perempuan dia sudah sah menjadi isteri Syekh melawak ni. Lepas tu selang setahun dan sebagainya, dia nak bagi menikah anak dia dengan orang lain. Boleh tak boleh? Tak boleh dah. Sebab anak dia duduk pada status bini orang. Dia duk ingat melawak, dia ingat tak ada apa. Lepas tu orang lain main minang apa semua, kenduri kendara, kira bagi menikah dah. Bagi menikah dengan orang lain. Maka nikah yang kedua itu tidak sah. Kerana dia sudah jadi isteri Syekh melawak tadi. Maka anak perempuan dia dengan hak laki-laki hak baru menikah apa semua ni sudah jadi zina juga. Tuan-tuan tengok akibat daripada apa? Melawak dalam keadaan jahil, tak reti hukum agama. Dia boleh pergi jadi rosak, boleh pergi jadi rosat, dan macam tu. Dan satu lagi misal, dia kata seorang laki-laki mendukung anak perempuan lagi kecil, turun berjalan, membawanya keluar. Anak perempuan ni kecil lagi, dukung lagi, anak perempuan ni dukung lagi, bawa keluar pergi ke taman, duk berjalan di taman dan sebagainya. Tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki, ialah taulannya, jumpa dengan satu kawan dia. Maka kata kawan dia tu, siapa engkau dukung ini? Jawab laki-laki tu, ni anak perempuan aku, seorang saja. Dia kata anak perempuan aku seorang ni aja, lain semua jantan. Dia kata, ni anak perempuan aku. Kata kawan dia, amboi manehnya, nikahkan dia dengan aku. Kawan pun sek mening. Sampai tengok budak perempuan kecil pun pergi melawak dengan kawan ni. Dia kata, oh anak oi, comel segak semua, pergi menikah dengan aku. Kecil lagi, budak perempuan ni kecil lagi, tapi dia pergi melawak lagu tu. Maka qasadnya berkata seperti yang demikian itu ialah menyukakan hati laki-laki itu saja. Tujuan dia kata pergi menikah dengan aku tu, tujuan dia saja melawak nak abang anak hang segak. Anak hang segak pergi menikah dengan aku, melawak aja. Dan laki-laki itu tidak ia diamkan kata kawannya yang demikian. Bahkan disahutnya dalam gelak-gelak dan tertawa-tawa. Kata dia, aku nikahkan dia dengan kau. La ilaha illallah. Yang pak ada dukung anak kecil ni. Weh, dia kata kecil ni pun hama. Aku nikahkan dengan. Maka sahut kawan dia dengan tertawa dan bergurau-gurau. Kata dia, aku terima nikahnya. Maka sahlah budak kecil tu boleh dukung orang balik rumah lain. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, sah nikah walaupun budak kecil. Sah nikah. Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Nabi umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun kahwin dengan Nabi. Umur 9 tahun baru duduk sama dengan Nabi. Jaga baik-baik benda-benda macam ni. Dan dia kata kemudian daripada itu bersurailah antara laki-laki itu dengan taulannya. Jumpa pun di taman apa permainan apa lagu tu aja, habis-habis melawak lagu tu baliklah. Dia ni pun dukung anak perempuan dia balik, kaunu pun tak mutu balik. Dia padu ingat habis situ. Maka sudahlah sah nikah itu dan jadilah anaknya itu isteri kepada kawannya tadi. Anak dia dukung balik itu bini orang dah rupanya. Itu ceritanya. Apabila mati taulannya tadi ataupun mati budak perempuan itu, maka sudahlah boleh berpesaka di antara kedua. Kalau mati Syekh melawak di taman tadi ni mati, budak ni boleh terima pesaka dia. Demikian juga kalau budak ni mati, ditakdirkan dia ada harta benda, duit ringgit dan sebagainya, kawan tadi boleh terima pesaka dia. Pasal apa? Pasal nikah sudah sah. Jadi macam tu. Dan apabila besar budak perempuan itu, tiadalah boleh dinikahkan dia dengan siapa-siapa. Tak boleh dah. Pasal dia dah jadi bini kawan tu dan majlis akad nikah dilakukan di taman permainan. Kan? Tak boleh dah kahwin dengan orang lain. Dia kata. Kerana ia isteri orang. Maka hendaklah jaga-jaga saudara-saudara yang ada anak perempuan. Jangan bergurau senda nikah akan dia. Jangan melawak. Benda ni jangan melawak. Begitu. Kerana sabda Nabi SAW dalam masalah yang kita baca tadi. 3 perkara, sungguh pun jadi sungguh, bergurau pun jadi sungguh. Pertamanya nikah, keduanya talak, ketiganya rojok. Dia kata. Baik, masalah rojok sah dia dengan bergurau. Bagaimana rupa kaifiatnya. Yang kata rojok pun kalau melawak sah ni macam mana? Dia kata.
Seorang ada mempunyai isteri, yang kasih isterinya itu akan dia. Ini pula contoh rojok. Satu orang lelaki ada bini. Bini ini cukup sayang dekat lelaki dia. Tiba-tiba diceraikannya isterinya itu. Tiba-tiba suami ini cerai bang bini dia. Dalam keadaan bini punya sayang dekat lelaki. Tentang dalam dunia ni macam-macam benda pelik jadi. Hak lelaki punya sayang dekat bini, bini tak mau ke lelaki pun ada. Bini punya sayang ke lelaki, lelaki tak mau ke bini pun ada. Lelaki dengan bini punya sayang menyayangi dia antara satu sama lain. Pak mentua tak berkenan pun ada. Macam-macam. Dalam dunia ni 1001 macam kalut tu ada. Ni dia nak buat contoh kat kita. Dia kata ni suami isteri. Yang isteri ni punya sayang dekat suami ni tak tahu nak abang. Tapi suami punya meluat kat dia tak tahu nak abang juga. Lalu akhirnya suami cerai bang bini dia. Maka sudahlah isteri gila nak rojok dengan suaminya itu. Dia memang tak mau berpisah dengan laki dia. Tapi laki dia tak mau dia. Jadi dia ni bila laki dia cerai dia tak bolehlah dia duk teringat dekat laki dia. Dia sanggup buat apa saja. Janji abang jangan cerai saya. Dia sayang kat laki dia sampai macam tu. Maka diikutnya suaminya ke sana kemari. Suami dah cerai dia pun dia duk buat ikut lagi. Balik ke rumah tengok dia ada depan pintu. La ilaha illallah, dia buat lagu tu. Suruh balik rumah mak dia tak mau balik. Dia duk hambat laki dia sana sini. Tetapi suaminya tiada mau rojok. Laki dia kata aku tak mau ke hang tak reti ke. Dia jadi macam tu. Laki dia kata kat bini dia, aku dah cerai hang. Aku cerai hang pasal aku tak mau kat hang. Hang tahu dah aku tak mau kat hang, dia kata. Bini dia kata tak tahu. Tapi saya sayang abang. Dia lebih buat bengong lagu tu. Laki dia kata kau lemah dengan hang ni, hang tak erti bahasa kan? Aku kata aku tak mau kat hang. Dia kata. Bini dia kata, tapi saya sayang abang. Kacau. Begitu keadaan dia. Maka sudahlah suami itu runsing, kena ikut oleh isteri ke sana kemari. Dia pun nak lemah. Cerai dah suruh balik. Tak balik duk tunggu di rumah lagi, dia pun nak lemah. Maka ia pun membuat satu helah hendak menyedapkan hati isterinya ataupun nak memberi isterinya pulang ke rumah. Maka dia pun berkata kepada isterinya, baliklah engkau dulu, aku rojok akan kamu. Dia pun nak lemah kau ni. Dia kata ni sampai aku main pejabat, hang duk ikut aku, buat apa balik duduk rumah? Bini dia kata, saya balik di rumah, abang tak balik. Saya balik pergi tunggu apa? Dia kata, baik saya main tunggu abang di sini. Dia dah cerai dah, dia nak balik apa lagi? Dia pergi duduk rumah mak dia lah. Bini ni duk ikut dia. Dia lemah kawan ni duk ikut dia sampai ke pejabat. Dia kata, hang pergi balik dulu. Okey. Aku rojok hang balik lah. Dia kata tu dengan tujuan nak suruh bini balik rumah. Jangan main duk tunggu di pejabat. Bukan tujuan nak rojok betul. Dia punya tujuan tu takat nak suruh bini ni pergi balik aja. Lemah nak tengok hang duk ikut aku ni. Maka dia kata, baliklah engkau dulu, aku rojok akan kamu. Maka sahut isterinya, baiklah, dia kata. Langsung dia pulang mensiarkan kata suaminya sudah rojok. Dia pun dengar kata laki dia dah rojok dia, lompat cepih-cepih balik ke rumah. Seronok bagi tahu habis jiran sebelah menyebelah rumah, dia kata kami baik balik dah. Dia kata. Itu ceritanya. Dan orang-orang pun bertanya kepada suaminya, mengapa engkau rojok isterimu? Kawan-kawan pejabat ni bergaduh kata, oi betul hang rojok balik. Hari itu kata meluat sampai tak sangka dah. Rojok balik. Maka jawab suami dia, bukannya aku mau rojok sungguh-sungguh, hanya aku mau sedapkan hati dia, biar dia balik ke rumah. Dia habaq kat kawan pejabat dia, aku saja aja kata nak suruh dia balik. Hang gila dia duduk tunggu depan pejabat ni, tak haru aku. Dia kata, aku saja kata nak bagi dia balik aja. Itu pula suami. Maka semua perkataan suami itu tidak terpakai lagi. Apabila dia kata sudah rojok dengan sungguh ataupun tidak sungguh, dihukumkan sungguh. Walaupun dia kata, aku bukan nak rojok betul. Di sisi syarak jadi apa? Jadi betul dah. Memang kau tu jadi bini dia balik dah. Ini tuan-tuan jaga baik-baik. Melawak kan. Tadi baru telefon mai datang tadi ni. Telefon mai, Ustaz, saya isteri nombor 3. Saya isteri nombor 3. Suami saya mai sumpah junjung Quran depan saya. Dia kata dia dah cerai dah bini hak nombor 1 dengan nombor 2. Tapi sengap-sengap dia duk balik rumah dia tu. Jadi saya pun pasang spy, saya kata. Spy saya abang kata dia duk balik rumah bini nombor 1 dengan nombor 2.
Ni lagu mana cerita ustaz ni? Depan saya junjung Quran. Dia kata dia cerai dah. Bini nombor 1 dengan bini nombor 2. Cerai talak 3. Dia sumpah Quran depan saya. Dia kata. Ni kira lagu mana ustaz ni? Saya kata pergi pejabat qadi ya. Saya kata. Ustaz. Kita jawab lagu mana pun tak lagi. Dia duk runyai juga. Kacau. Kita kata pergi pejabat qadi. Saya ni mengajar kitab di masjid aja. Saya tak ada otoriti apa dalam bab nikah kahwin tuan-tuan semua. Di pejabat qadi, mereka nanti dengar cerita pada awal sampai habis. Kalau perlu cari saksi, mereka nanti cari saksi. Mereka nanti putuskan status pernikahan Cik Puan dengan suami Cik Puan ni jadi lagu mana, apa semua. Mereka nanti cerita. Kita kata lagu tu bang senang. Pasal apa jadi gini ni? Mai depan bini nombor 1 junjung Quran, pergi depan bini nombor 2 junjung Quran, pergi depan bini nombor 3 junjung Quran, pergi akhirat esok dia nak junjung apa tak tahu. Apa cerita ni? Tuan-tuan, mengajilah. Agama ni kena mengaji. Agama ni kena mengaji. Tak mengaji, hak nak binasa kita. Bukan orang, hak nak binasanya kita. Begitu. Baik, satu lagi misal sah rajak dengan tiada bersungguh mau rajak pada mulanya, iaitu seperti seorang laki-laki yang ada mempunyai isteri yang bencikan akan dia, kemudian ditalakkan isterinya. Ni pula contoh satu lagi. Dia kata yang ni pula contoh laki-laki yang ada isteri, tapi isteri pula tak suka kat dia. Tadi suami tak suka kat bini, bini turut mai sampai ke pejabat. Yang ni pula sebaliknya, dia ada bini tapi bini tak suka kat dia. Kemudian dia talakkan isterinya oleh kerana bini tak suka kat dia. Dia taruh apa lagi? Ada bini, bini tak suka kat kita. Bini pergi duk syok kat orang lain. Depan kita pun dia habaq terang-terang, dia tak berkenan kat kita. Dia kata dia menyesal menikah dengan kita. Dia kata dia silap menikah dengan kita. Dia kata dia mau dengan satu jantan lain. Macam ni punya duk ada nak taruh duit. Bila dah mai duk habaq macam tu dekat suami ni pun kata tak apa. Betul hang tak suka kat aku? Dia kata betul. Tara mana hang tak suka kat aku? Dia kata tak tahu nak habaq. Meluat kami tak tahu nak habaq. Dia kata. Okey, tak apa, cerai. Maka sudahlah isteri itu amat suka citanya kerana bercerai dia dengan suaminya itu. Dia pun dengar kata suami cerai, dia lompat cepu-cepu seronok. Memang tu yang dia nak pun. Dia tak berkenan ke laki dia ni. Dia kata laki dia ni apa, mata dia tengok laki dia ni tak ada yang elok. Leceh dia tengok laki dia ni, kira dia tak berkenan lah. Dia duk nampak orang lain, jantan lain, dia duk nampak elok. Dan laki dia pun dah cerai dah. Bila laki dia cerai dia lompat depan laki dia ni punya seronok pasal laki dia cerai dia. Bila dilihat oleh suaminya yang demikian, maka betapalah marahnya dia. Maka ia pun datang niatnya mau mengugut isterinya itu. Lalu katanya, aku rujuk akan nikah. Dia ingat kot bini duk kata tak berkenan kat dia apa semua lagu tu lagu ni. Dia duk ingat bila dia cerai, bini ni nanti berasa menyesal lah apa kan semua. Bila dia kata aku cerai, seronok. Dia kata seronok. Kalau seronok aku nak bagi, dia tak seronok balik. Dia kata apa? Dia dah aku rujuk hang balik. Dia kata bila rujuk jadi bini balik. Begitu. Tujuan dia bukan nak rujuk sangat. Tujuan dia pasal apa? Pasal kadang tengok bini tu seronok sangat bila kena cerai. Apakala didengar oleh isterinya yang demikian itu, maka gaduhlah ia dan disiarkannya kepada orang yang suaminya telah rujuk. Dia pun tengok-tengok laki dia rujuk dia balik, Allah punya feras ni tak tahu nak abang. Sebab dia mau laki dia cerai dia. Maka orang pun tanya kepada suaminya, betul ke engkau sudah rujuk isteri engkau itu? Maka jawab dia, bukan aku mau rujuk dengan sungguh-sungguh, hanya aku mau mengugut dia sahaja dan nak menyakiti hati dia. Suami ni kata dah, aku dah cerai dia dah. Saja aja aku kata aku rujuk kat dia tadi. Kalau dah rujuk, makna masih suami isteri. Bila masih suami isteri, pesaka dapat. Dan jikalau perempuan itu hendak berkahwin, nescaya tiada sah dia. Kalau perempuan ni nak pergi kahwin tak boleh dah. Pasal apa? Pasal rujuk tu dah berlaku. Dia masih isteri orang lagi. Kerana ia isteri orang lagi. Dah wajib nafkah dan kiswah atas suaminya. Kiswah pakaian. Suami wajib bagi nafkah, bagi pakaian dan sebagainya. Dan berlaku antara keduanya perkara orang laki isteri. Mereka ni jadi macam laki bini balik dari segi tanggungjawab nafkah, lahir batin dan sebagainya. Bermula dalil yang demikian itu adalah hadis yang kita baca di atas tadi. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil khulu'. Itu bab yang datang pada menyatakan khulu'.
Artinya ialah ceraian suami yang sah talaknya bagi isteri dengan iwad. Yang kata khulu' ni ialah perceraian secara iwad. Iwad maksudnya ada timbal balik. Suami kata aku boleh cerai hang dengan syarat hang bagi kat aku 10,000. Cerai jenis dapat satu benda balik, dia panggil cerai dengan jalan iwad, dengan jalan timbal balik. Kalau cerai biasa, aku cerai hang, itu cerai biasa. Tapi suami ni pun cerdik. Kalau dia nak cerai biasa je, rugilah dia belanja kahwin dulu banyak. Jadi oleh kerana hang dah tak berkenan dekat aku, dia kata lah ni macam ni, aku boleh cerai hang dengan syarat hang boleh bayar dekat aku 10,000. Bini ni punya tak suka dekat laki ni, dia kata berapa? 10, 15 aku bayar. Dia kata kalau hang mau cerai aku 15, 15. Dia kata kalau begitu kira 15. Kan dua-dua ni sama-sama benci. Perempuan ni pun balik jumpa adik-beradik, kutip duit sana sekupang, sini RM1, sini RM10, sana RM1,000, kutip-kutip dapat RM15,000. Mai depan qadi, dia kata ni tuan qadi, kami ni suami isteri, lah ni kami nak cerai cara khulu', ataupun dalam bahasa Melayu dia kata tebus talak. Suami saya minta RM15,000, saya kata okey, ni dia duit RM15,000, dia tolak aruf di depan tok qadi. Qadi pun terpaksa merekodkan perceraian mereka ni dengan jalan khulu' ataupun tebus talak. Itu cerita yang kata cerai dengan cara iwad. Yang hasil ia bagi pihak suami dengan lafaz talak ataupun khulu', dan sudah ma'ruf pada orang Melayu ialah tebus talak. Ini tebus talak. Tuan-tuan, Tuhan marah. Orang yang buat tebus talak ni Tuhan marah. Dan orang yang bercerai cara tebus talak ni tak boleh balik dah sampai bila lagi. Tak boleh dah. Lepas pada tu menyesal, berasa nak menikah balik, lepas mana pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal Tuhan marah sungguh dekat orang yang buat tebus talak. Begitu. Ketahuilah saudaraku, telah ijma' ulama' bahawasanya khulu' itu ada masyru'nya daripada zaman hayat Nabi SAW. Ulama' semua kata zaman Nabi hidup dah jadi kes macam ni. Jadilah zaman Nabi hidup jadi kes macam ni. Bersalahan Bakar bin Abdullah Al-Muzanni Al-Tabi'i kata dia tidak halal ambil sesuatu daripada isteri akan jadi iwad bagi cerainya, kerana berpegang dia dengan firman Allah, fala ta'khudhu minhu syai'an. Maksudnya maka jangan ambil sekalian kamu daripada maharnya akan sesuatu. Maka datang jawab orang atasnya dengan firman Allah, fala junaha alaihima fi maqtadat bih. Maksudnya maka tiada berdosa atas keduanya pada barang yang ditebusnya dengan dia. Dan telah berlaku tebus talak itu pada masa hidup Nabi SAW, sebagaimana datang beberapa hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan lain. Ini ada ulama kata tak boleh tebus talak, tetapi sepakat jumhur ulama mengatakan ada tebus talak. Bahkan zaman Nabi berlaku. Baik. Dan Abu Isa At-Tirmidzi mengeluarkan dua hadis. Pertamanya kata dia Anir Rubaiyah binti Muawiyah bin Afra annaha tala'at ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umirat an ta'tadda bihaidah. Diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, nama dia Rubaiyah bin Muawiyah bin Afra radhiyallahu anhuma, bahawasanya telah menebus talak ia pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disuruh orang akan dia bahawa beraidah dia dengan satu haid. Ini satu orang sahabat Nabi, sahabat perempuan, nama dia Rubaiyah bin Muawiyah. Dia ni Rubaiyah bin Muawiyah ni, dia ni penuh jadi tak suka dekat suami dia. Dia ni perempuan, jadi tak suka dekat suami dia. Maka dia berjumpa Nabi SAW, dia habaq dia tak suka dekat suami dia. Maka Nabi SAW menceraikan di antara mereka ni dengan cerai tebus talak. Itu satu. Dia kata keduanya, berkata Abu Isa At-Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna imra'at Thabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupunya. Banyak ingat hadis Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
bahawasanya isteri seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, telah tebuih talak ia daripada suaminya pada masa hayat Nabi SAW. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi bahawa beriddah ia dengan satu kali haid. Seorang sahabat Nabi nama dia Sabit bin Qais. Bini dia jadi tak suka ke dia. Sabit ni orang baik, orang bagus, orang berakhlak, orang beragama, orang tertib, orang bagus. Bini dia jadi tak suka kat dia. Maka pergi jumpa Nabi, Nabi jalankan tebus talak di antara mereka ni. Begitu. Baik kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Menunjukkan perihal kejadian Sabit bin Qais bercerai dengan isteri dia dengan cara tebus talak. Ini dia wakmai hadis riwayat Bukhari pula. Kata dia, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Sabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma a'tubu alayhi fi khuluqin wala din walakinni akrahu al-kufra fil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya isteri kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Qais Al-Ansari, nama isteri dia Jamilah binti Ubay bin Salul, adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Telah datang ia kepada Nabi SAW kerana mengadukan dirinya tak suka kepada suaminya yang bernama Sabit bin Qais tadi. Ni Jamilah ni duduk tak berkenan dekat laki dia. Duduk tak berkenan dekat laki dia. Bila dia tak berkenan dekat laki dia, dia duduk habang kat laki dia. Dia kata, aku tak berkenan dah kat hang lah ni. Dengan kerana hati dah jadi tawang, laki suruh buat apa? Orang tak buat lah. Hati tawang. Maka buat dengan kerana paksa aja, bukan kerana suka melayan suami dah. Dia dah tak berkenan dekat laki dia. Jadi dia pun orang baik, suami dia pun orang baik. Jadi dia dah jadi tawang hati dengan suami. Kalau sekiranya dia tak bagi khidmat dekat suami dia dengan hati yang redha, dia rasa dia berdosa. Tidak. Dia jadi suami isteri lagi tapi tawang. Jadi dia rasa dia berdosa. Selama-lama dia rasa dia berdosa. Tidur berdosa, bangkit berdosa, berasa berdosa. Berdosa pasal dia buat macam tu kat laki dia. Jadi daripada terus duduk dalam keadaan dosa, baik bercerai. Dia duduk ingat macam tu. Dia tak tahu pasal apa, dia tak berkenan. Dia jadi tak berkenan dekat laki dia ni. Maka apabila sampai dia di depan Nabi SAW, maka berkatalah ia, perempuan ni kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suamiku yang bernama Sabit bin Qais itu tiada aku caci atasnya pada perangainya, dan tiada aku caci pada agamanya. Dia pun very sincere, very honest, pergi habang depan Nabi betul-betul punya. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku tak mau kata lah laki aku ni jahat. Aku tak mau kata laki aku ni perangai tak elok. Aku tak mau kata dia ni agama dia tak elok. Sebaliknya suami aku ni perangai baik, berakhlak, agamanya baik. Suami saya ni bagus, dia kata. Kerana perangainya memang baik semuanya. Pergaulannya baik. Taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada berbuat maksiat dia. Laki aku ni memang orang baik. Taat dekat Tuhan, tak buat maksiat. Laki aku memang baik, dia kata. Tetapi aku ya Rasulullah nak bercerai dengan dia kerana takut aku yakni benci akan kufur, yakni tiada bersetentangan dua laki isteri dalam Islam. Tapi aku dah tawang hati dengan dia. Aku tak maulah dengan kerana aku tawang hati, aku tak berkhidmat dekat dia sebagai suami, dengan kerana tu aku ni jadi berdosa dalam agama. Baguslah sikit daripada hak duk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Hak jadi dalam masyarakat kita lah ni, bila dia tak berkenan dekat suami dia, dia pergi cerita buruk di pejabat parti.
Dia pergi habang laki dia ni lagu tu lagu ni jahat lah apalah, laki dia ni dia cerita segala keburukan yang bukan-bukan. Ni yang perempuan ni Jamilah binti Ubay bin Salul ni dia pergi jumpa Nabi, dia habang betul-betul suami saya baik, perangai dia baik, akhlak dia baik, agama dia baik, maksiat dia tak buat, suami saya memang orang baik, cuma tak apa jadi ke saya ni, saya jadi tak suka kat dia, saya jadi tawak hati dengan dia. Dengan kerana tu saya minta lah ya Rasulullah, dia kata tolonglah cerai abang kami ni, kalau saya masih jadi isteri dia, saya berdosa banyak. Dia kata macam tu. Kerana Sabit bin Qais itu seorang yang hodoh rupa mukanya, hitam legam warna tubuhnya. Tiap-tiap kali aku pandang kepadanya, tiada datang suka aku kepadanya sekali-kali. Dengan sebab yang demikian itu, aku nak bercerai dengan dia. Dia kata aku tak berkenan kat dia ni, tak tahu pasal apa, aku tak berkenan kat dia. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita jadi benda ni, jadi. Bukan kata baru menikah yang pergi jadi tak berkenan ni, lama dah. Anak 5 orang, 6 orang, anak 6 orang, 7 orang. Anak ramai dah, duduk tak duduk jadi tak berkenan. Sama ada jadi tak berkenan tu kerana wujud orang ketiga ke, ataupun tak tahu pasal apa. Kadang-kadang tu dia jadi tak berkenan begitu. Benda ni berlaku. Rupa-rupanya zaman Nabi pun dah berlaku benda yang seumpama ni. Sajalah Allah nak takdirkan, nak jadikan presiden kes, nak jadikan ini satu kes, rojokkan kepada kita umat kemudian ni. Bila tengok-tengok, oh zaman Nabi pun biasa jadi benda macam ni. Begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW perkataan Jamilah yang demikian itu, maka bersabda Nabi, adakah suka engkau mengembalikan atasnya akan kebunnya yang jadi isi kahwinnya dengan engkau dulu? Kata Jamilah, suka aku mengembalikannya ya Rasulullah kepada dia, dan suka aku tambah lagi benda tu. Maka bersabda Nabi SAW bagi Sabit bin Qais, terimalah olehmu akan kebun kamu, dan talaklah kamu akan dia satu talak. Nabi kata dekat isteri dia ni, Nabi kata dulu masa hang kahwin dengan suami hang dulu, suami hang ada bagi kebun sebagai mahar, sebagai mas kahwin hang. Dia kata betul. Nabi kata kat isteri dia ni, mau ke tak mau, kebun yang suami hang bagi dulu ni, hang bagi balik kat dia sebagai tebus talak hang dengan dia? Jawab bini dia apa? Dia kata bukan takat kebun tu, lebih pada tu pun saya sanggup bagi. Janji cerai saya dengan dia. Dijawab macam tu depan Nabi. Maka Nabi SAW pun beralih dekat suami dia. Nabi kata, lah macam ni lah Sabit, kamu cerai banglah bini kamu. Pasal apa? Nabi faham dah, kalau terus jadi suami isteri pun tak ada kebajikan. Sampai bila nak hidup dalam keadaan tak mesra ni? Nak hidup macam mana? Balik rumah kita tengok muka dia jadi lagu mana? Nak hidup macam mana? Depan anak-anak nak berlakon berapa hari, depan anak-anak nak tunjuk baik, sebenarnya tak baik. Suami tidur depan televisyen, bini tidur dalam bilik. Jumpa pun tak boleh nak senyum, masa muka sedia. Depan anak gagah, sengak tak bercakap apa. Anak keluar pergi sekolah je, terajang bangku, terpelanti pergi kena peti air. Nak tunggu apa lagi lah? Kalau dah sampai macam ni, Nabi kata sudahlah. Nabi kata sudahlah, terus duduk gagah lah, rumah tangga hampa pun tak boleh jalan dah. Nabi kata sudahlah, cerai banglah. Nabi kata dekat Sabit bin Qais ni, cerai banglah bini kamu ni, bagi dekat dia satu talak, dan cerai ni dengan jalan tebus talak. Begitu. Maka Sabit bin Qais pun menjatuhkan talaknya dan mengambil dia akan kebunnya kembali, menjunjung sebagaimana sabda Nabi SAW. Kata Qistalani di dalam kitabnya yang bernama Irsyadus Sari, suruh Nabi akan Sabit bin Qais menceraikan isterinya bukannya suruh sebagai suruh wajib, bahkan ialah tunjuk kepada jalan yang lebih betul. Bukan kata mesti cerai, cuma Nabi bagi pandangan yang Nabi rasa itu pandangan paling baik. Sudahlah, tak usah duduklah dalam rumah tangga kalau sampai begini jadinya. Sudahlah, Nabi kata cerailah, cerai dengan jalan tebuih talak. Maka banyak lagi hadis Nabi SAW yang menunjukkan perihal kejadian Sabit bin Qais bercerai laki isteri dengan jalan tebuih talak di dalam Sahih Al-Bukhari, yang diriwayatkan dia dengan sanad yang banyak. Sekalian itu menunjukkan ada masyru' bercerai tebuih talak dalam Islam. Sabit disyariatkan
cerai dengan jalan tebus talak ni ada dalam Islam. Masalah dia kata iddah perempuan yang bercerai tebus talak itu bagaimana? Nah, yang tu tak payah baca lah. Dia nak abang kata sama iddah lah. Apa nama 3 kali suci sama. Tengok bawah tu. Tebus talak itu manakah masa yang harus dikerjakan dia? Kata Khazin di dalam tafsir yang bernama Lubabu Litta'wil fi Ma'ani Tanzil, telah berkata Az-Zuhri dan An-Nakhai dan Daud. An-Nakhai ini nama sebenarnya Ibrahim bin An-Nakhai. Ibrahim bin An-Nakhai, dia guru kepada Imam Abu Hanifah. Ibrahim bin An-Nakhai, dia adalah guru kepada Imam Hanafi. Begitu. Tiada harus dikerjakan tebus talak itu melainkan pada waktu marah. Kalau nak buat tebus talak ni jangan saja-saja buatlah, dia kata. Kalau betul-betul marah, masa tu nak buat tak apalah. Dan pada waktu takut yang tiada mendirikan oleh laki isteri akan hukum yang disyarakkan Allah, ataupun duk nampak tak ada jalan dah, tak ada jalan dah nak jadi baik balik di antara suami isteri ni, tak boleh dah, nak buat macam mana tak boleh dah, bolehlah buat tebus talak. Begitu. Maka jika diperbuat tebus talak itu pada lain daripada ini kelakuan, nescaya tiada terpakai dia. Ini pendapat yang tidak diterima oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, buat tebus talak jalan, sah tebus talak itu. Begitu. Itu hujah dia, kita tak baca. Turun bawah sekali tuan-tuan. Bawah sekali dia kata, dan telah berjalan oleh jumhur ulama kepada harus mengerjakan tebus talak dengan tiada nusyus dan tiada marah, melainkan makruh kerana ada padanya memutihkan perhubungan dengan tiada sebab. Itu pendapat yang muktamad. Jumhur ulama kata apa? Harus dibuat tebus talak. Muka sebelah tu hujah jumhur. Kita turun terus masalah. Tebus talak itu adakah harus dia lebih daripada mahar? Kalau sekiranya mas kahwin katalah RM80, boleh tak buat tebus talak RM80,000? Boleh tak boleh? Nak buat tebus talak lebih daripada nilai mas kahwin dulu? Jawab dia, boleh. Tak payah baca lah yang tu. Jawab dia boleh. Kita nak letak berapa boleh. Turun terus masalah yang berikutnya. Khulu', yakni tebus talak itu adakah ia fasah ataupun talak? Adakah ia fasah ataupun talak? Kata Khazin di dalam tafsirnya, telah bersalahan ulama pada khulu', adakah ia fasah ataupun talak? Maka Imam Syafi'i pada qaul yang qadim ialah fasah. Mengikut mazhab Syafi'i, tebus talak ni sama dengan fasah. Fasah nikah tak boleh rujuk balik dah. Maka tebus talak tidak boleh rujuk balik. Begitu. Dan ialah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Tawus dan Ikrimah, dan dengan dialah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Abu Thur. Dan berkata Imam Syafi'i pada qaul yang jadid bahawasanya ia talak, maka ialah yang azhar. Dan ialah perkataan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali dan Ibni Mas'ud dan Al-Hasan dan Asy-Sya'bi dan An-Nakhai dan Atha dan Sa'id bin Musayyib dan Mujahid dan Makhul dan Az-Zuhri. Dengan dialah berkata Abu Hanifah dan Malik dan Abu Sufyan dan Sufyan Ats-Tsauri. Begitu. Tapi dalam mahkamah syariah kita di Malaysia lah ni, tebus talak dia sama macam fasah, maka tidak boleh rujuk balik. Dia pakai qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Baik, lepas ni dia masuk tajuk bab ma jaa fil mukhtali'at. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis perempuan yang menebus talak. Ini apa pula akibat yang akan menimpa perempuan-perempuan yang minta diceraikan dengan jalan tebus talak. Dia ada akibat yang akan menimpa dia. Tentang kita dah baca banyak kali, tak baik. Tak baik bagi orang perempuan ni guna mulut dia duk minta tebus, duk minta talak daripada suami. Tak baik. Hari-hari nampak muka suami, minta suami cerai dia, minta suami cerai dia. Perempuan yang macam ni adalah perempuan yang sangat tidak baik. Ni dia nak tengok pada bulan depan bab ma jaa fil mukhtali'at, iaitu perempuan yang minta dirinya dengan jalan tebus talak. Apa hal dengan perempuan-perempuan ni semua? Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, kita akan masuk tajuk-tajuk yang sangat menarik lah, yang perlu kita tahu. Itu maksud dia. Lepas daripada tajuk perempuan minta tebus talak ni, dia akan masuk lagi satu tajuk mudaratin nisa. Bab ma jaa fi mudaratin nisa. Mudaratin nisa, iaitu bab yang menceritakan tentang bercumbu-cumbuan dengan isteri.
Ini video tak boleh ambil gambar ni. Lepas tu dia main masuk tajuk fir rajul yas'aluhu abuhu an yutalliqa zaujatah. Ini cerita suami isteri okey. Suami sayang kat isteri, isteri sayang kat suami. Bapa suami suruh anak jantan dia cerai perempuan. Ini satu bab lain pula. Kan? Suami isteri okey. Suami sayang kat bini, bini sayang kat suami. Tapi pak suami ni dia tak berkenan dekat menantu ni. Maka dia suruh anak jantan dia cerai perempuan ni, tak jadi menantu dia ni. Dan benda ni berlaku kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar suruh anak dia Abdullah ni cerai bini, Abdullah ni jadi tak boleh terima lah. Sebab dia sayang bini dia. Tapi pak dia pun bukan sebarang orang. Jadi dalam keadaan dilema macam tu, dia pergi jumpa Nabi. Bila dia pergi jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, cerai. Dia ada perbahasan tentang hadis tu. Kan, dia ada perbahasan tentang hadis tu. Kemudian dia mai pula satu tajuk, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Tak boleh pula satu orang perempuan ni, satu orang lelaki nak kahwin dengan dia, sedangkan lelaki tu dah ada isteri. Maka dia kata dekat lelaki tu, kalau kamu nak menikah dengan aku, kamu cerai bini kamu yang nombor satu. Dia ada pula tajuk. Kemudian dia main lagi sampai macam-macam. Tuan-tuan, belakang ni dia main tajuk zihar. Kan, tajuk yang kita sebut banyak kali di dalam kuliah kita, tapi kita sebut CP-CP. Dia akan main tajuk zihar ini secara detail. Yang kata zihar ni macam mana. Kan? Ada orang main argue saya, dia kata zihar ni ustaz, dia kata kita samakan isteri kita dengan mak kita. Dia kata kalau dengan adik-beradik perempuan, dengan anak apa semua bukan zihar. Ustaz selalu video abang kata dengan anak pun tak boleh jadi zihar. Kita akan baca tajuk tu macam mana cerita sebenarnya. Kan, kadang-kadang kita ni bila kita kata gitu aja, dengar masuk lubang telinga ni, dia banyak pertikaian. Jadi bila kita buka kita baca hadis, kita baca cerita dia, kalau nak pertikai juga tak ada arah lah kita. Dia macam tu. Itu kelebihan kita apabila kita menadah kita. Baru kita tahu, oh begini rupanya penyelesaian. Jadi tuan-tuan, bab yang kita baca ni adalah bab yang sangat-sangatlah berkaitan. Pasal apa? Pasal kita ni berumah tangga belaka. Jadi bila kita berumah tangga ni, benda-benda macam ni dia akan menjadi satu benda yang kita mau tak mau kena ambil tahu. Kalau kita tak tahu, kita umpama orang yang berjalan dalam gelap, tak ada cahaya di tangan. Jalan nak kena berjalan juga. Pasal kalau kita tunggu tentu, makan tak ada, minum tak ada, apa pun tak ada. Kita nak kena berjalan. Mudah-mudahan kita sampai satu tempat yang kita boleh dapat makan minum di situ. Nak kena berjalan juga. Jadi nak berjalan ni dalam gelap, dia kena ada lampu. Kalau tidak, kita jalan-jalan-jalan jatuh Telaga Buruk. Jalan-jalan-jalan jatuh Parit. Jalan-jalan-jalan macam-macam kita boleh kena kot jalan kita tu. Pijak paku, pijak kaca, macam-macam kita boleh kena. Jadi ilmu ni adalah nur, adalah cahaya. Jadi bila kita belajar, kita ada ilmu, mudah-mudahanlah ilmu tu menyuluh jalan kita. Dan mudah-mudahan ilmu tu menyuluh ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Allah golong kita dalam golongan orang yang mendapat taufik dan hidayah dan insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.